Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita menyambung bicara tentang sirah sahabah ataupun sirah ataupun hayatus sahabah, kehidupan para sahabat. Dan insya-Allah pada pagi ini kita cuba berkenalan dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari antara hadisnya yang masyhur yang diriwayatkan kepada kita pada hari ini ialah bagaimana suasana iaitu ketika Rasulullah SAW membuka kota Mekah, bagaimana Rasulullah SAW telah menghapuskan 360 berhala di Mekah itu, di sekitar Kaabah. Itu ketika mula-mula Rasulullah SAW sampai di kawasan Kaabah, baginda telah mula bertawaf dengan menggunakan unta, jadi dengan atas unta. Jadi apabila skuter mula diperkenalkan, ramai yang skuter pernah tawaf dengan skuter kan? Okay. Jadi bila skuter mula diperkenalkan di Masjidil Haram untuk menjadi alat-alat tawaf, ramai yang berdalilkan boleh kita kan? Sebab Rasulullah SAW pernah bertawaf menggunakan unta ketika Fathul Mekah. Pada saya tak tepat, tak tepat dalil itu ke situ sebenarnya. Skuter itu bukan kenderaan, skuter itu sebenarnya macam kursi roda lah, ataupun kusungan. Jadi harus boleh kita bertawaf menggunakan kusungan, mana diusung oleh orang lain, dan juga disuruh ataupun ditolak kursi roda, dan juga skuter. Itu grupnya. Skuter bukan kenderaan. Skuter yang dalam Masjidil Haram. Kalau bawa di luar dari Masjidil Haram tu atas jalan dia, agak-agaknya dia boleh dikira kenderaan tau. Tidak sebenarnya kan. Jadi jangan lebih-lebih dalam perkara ini. Jadi dalil yang Rasulullah SAW bertawaf itu memang kenderaan. Kalau unta itu kenderaan, yang itu bab lain. Jadi jangan banding ke skuter dengan unta. Tak boleh walaupun bunyi ter kat belakang. Jadi apabila Rasulullah SAW bertawaf dengan dari atas untanya sebagai tanda benci kepada berhala-berhala tersebut, dan apabila baginda menolak dengan laukat baginda satu persatu berhala tadi dengan satu mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan, apabila berhala tadi tumpang maka dia berkecai, dan berkecai itulah Rasulullah SAW suruh bawa semua batu-batu berhala ni keluar dari Mekah itu dan diratakan menjadi jalan-jalan lah, macam itulah lebih kurang, ataupun dibuang. Setelah cerita dibuang kalau kita nak selamat daripada cerita kita. Baik, jadi Abu Musa al-Ash'ari bilang tu ada dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin itu ialah 360 berhala semuanya yang Rasulullah SAW buang, dan apabila selesai maka baginda Rasulullah SAW pun turun dari untanya dan menempuh dengan mesra, menempuh dengan mesra unta baginda Al-Qaswa itu. Dan bila unta itu telah keluar dari kawasan Kaabah, baginda mula-mula bertawaf dengan dia baginda mendekatkan diri terlebih dahulu ke Multazam, mendekatkan diri ke Multazam terlebih dahulu. Dan di Multazam itu ada tempat berhala yang paling besar, paling utama, paling tua sejarahnya yang mula-mula dibawa masuk ke Mekah, bernama Hubal atau Habal, dan diperbuat dari kayu. Bila rosak Habal Hubal yang pertama itu diganti yang seupamanya juga daripada kayu, sampailah kepada era Rasulullah SAW Fathul Mekah. Jadi sebab itu sunnah kita apabila mampulah, kalau mampu
iaitu antara Hajarul Aswad ke pintu Kaabah tu, alam pintu Kaabah tu ataupun frame pintu Kaabah tu, itulah ruang Multazam, bukan bawah pintu Kaabah ya. Tapi sekarang bergayu tu sampai bawah pintu Kaabah. Dia ruang tu hanya muat dan 4 orang lah pun. Kalau semua nak mendekat diri ke dinding Kaabah itu, lebih dalam lebih kurang 4 orang saja. Itulah ruang sebenar Multazam, yang dinamakan Multazam tadi. Ada beberapa sebab yang menjadi punca kenapa Rasulullah SAW mendekatkan diri ke Multazam itu. Pertama, sebagai syukur kerana semua berhala itu telah dihapuskan daripada Kaabah yang suci ya. Dan tempat itu bermulanya keberhalaan di situlah, tempat itulah, kerana kubah itu dibawa masuk oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dan diletakkan di situ. Itu tanda syukurnya. Dan ada juga sebab kedua, ialah di situ sebagai tanda bermulanya tawaf ataupun bermulanya ibadah haji tadi, dan mungkin sejarahnya kerana di situlah bermulanya tempat Hajarul Aswad. Wallahu a'lam. Tetapi apabila Rasulullah SAW telah melakukannya, maka ia menjadi suatu sunnah untuk kita amalkan, dan itulah antara sebab dan antara tempat yang menjadi makbul doa. Jadi buatlah, kalau mampu buat ya, kalau tak mampu jangan. Nak sampai ke Multazam itu bukan main lagi tuan-tuan. Jerih dia agak susah kan. Saya pernah lah beberapa kali sampai ke Multazam tu, memang kena nak sampai tidak kepit-kepit kan. Sampai pula nanya-nanya ke orang dekat belakang, tarik lagi ya Allah di Mesir kan. Ya biarlah orang itu sudah berdoa dulu kan. Tepuk-tepuklah baru dia tak tarik lagi, kita koyak satu jumlah ya Allah begitulah rupa manusia bila hilang adab sebenarnya. Baik, tak apa, itu kisah untuk cabaran kita juga. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais, nama sebenarnya Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadar bin Harb ya, sahabat Rasulullah SAW yang dikenali sebagai Abu Musa al-Asy'ari at-Tamimi, seorang ahli fiqh dan juga merupakan seorang qari ya. Baik, diriwayatkan daripada beberapa sahabat yang lain ya, daripada juraian rantaian Buraidah bin Al-Hasib ya, sampailah Abu Umamah Al-Bahili dan juga Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Anas bin Malik, Tariq bin Syihab radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka memperakui bahawa Abu Musa al-Asy'ari itu termasuk orang-orang yang membaca Quran kepada Nabi. Ada beberapa sahabat yang Nabi SAW minta supaya mereka membacakan Al-Quran kepada baginda. Antaranya Abdullah bin Mas'ud, sehingga dia digelar sebagai Abdullah Al-Qari. Selain daripada Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari juga pernah membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW atas permintaan Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW ini dia suka mendengar bacaan daripada sahabat-sahabat. Bila dia dah sampaikan Quran itu kepada sahabat-sahabat, maka bagi dia nak dengar balik. Nak dengar balik. Ini untuk tasmid dan juga tasihih lah ya. Baik. Dia termasuk dalam golongan orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada Nabi, dan penduduk Basrah telah menerima bacaan Basrah di Iraq ya. Telah menerima bacaan daripada Abu Musa al-Asy'ari ini, ataupun nama sebenarnya Abdullah bin Qais ya. Dan mereka memahami agama daripada Abu Musa al-Asy'ari ini. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW telah mendoakan kepada Abu Musa al-Asy'ari ini dengan doanya, ya Allah, ampunlah Abdullah bin Qais daripada dosa-dosanya, dan akuilah dia ke pintu masuk yang paling mulia pada hari akhirat. Maksudnya bukan calon-calon Abu Musa al-Asy'ari ini, sampai didoakan begitu sekali oleh Rasulullah SAW. Baik, mengikut kisah daripada ini amalan ya, mengikut kisah daripada sahabat Nabi SAW, Muaz ya, sebab dia orang ni pergi ke Yaman bersama-sama sebenarnya. Antara sahabat yang dihantar ke Yaman bukanlah Muaz bin Jabal seorang ya. Bahkan semasa Muaz bin Jabal dihantar ke Yaman itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga dihantar ke Yaman, Abu Musa al-Asy'ari juga dihantar ke Yaman. Mereka ni masing-masing
pendakwah Nabi SAW kepada daerah Yaman. Ya. Ali radhiyallahu anhu pula, baginda ini diperintahkan oleh Nabi SAW exactly, ya, exactly. Apabila tiba tarikh sekian-sekian, maka kamu belilah unta-unta dalam perjalanan kamu ke Yaman ini, naik ke Mekah, dan bermiqatlah di Yalamlam tadi. Sebab itu Yalamlam itu miqat daripada orang-orang Yaman, kan. Orang pertama yang bermiqat di Yalamlam itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga rombongan dia. Betul. Itu nak kaitkan dengan sejarah sikit, sejarah orang lain sikit. Tapi Muaz bin Jabal ini, Nabi SAW bagi hint lain kat dia. Nabi bagi hint, mungkin inilah pertemuan kali terakhir kita, pertemuan kali terakhir kita, dan Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan dari dia. Jadi masing-masing takdir masing-masing, ya. Maknanya kita ni kena akui lah takdir kita ni. Jangan kita kita kata kenapa begitu, kenapa bila kita sama-sama ke Yaman dulu, kenapa kamu boleh jumpa Nabi, kenapa aku tidak, dan sebagainya. Dia masing-masing takdir kita. Kita belajar daripada 3 sahabat yang dihantar oleh Nabi SAW berdakwah ke Yaman ini. Antara yang kita kena belajar ialah menerima takdir masing-masing, ya. Ketentuan itu kita boleh berdoa, kita boleh meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekian, tapi antara kita ni Allah Taala dah tentukan takdir yang begini, orang ni takdir. Sebab itu kita janganlah berlawan dengan takdir. Sebaliknya kita berserah dengan takdir, redha menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa kita tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa. Jadi dalam kes Muaz bin Jabal, dia tak hadir semasa haji perpisahan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi bagi hint dekat dia, ini mungkin pertemuan terakhir kita, ya. Ini berlaku sekitar tak sampai setahun sebelum haji perpisahan, ya. Tak sampai setahun sebelum haji perpisahan. Ali pula Nabi perintahkan, bila tiba tarikh sekian, kamu naik ke arah ini dengan membelilah unta-unta yang Nabi pesan, rupanya 100 ekor unta. Jadi bayangkan Ali nak sampai Mekah dari Yaman tadi dengan rombongan 100 ekor unta. Bayangkan, ya. Jadi bermiqatlah dia Yalamlam sampai Mekah, serah unta kepada Nabi, bawa ke Mina dan sebagainya. Jadi binatang-binatang ternak yang dibawa untuk dikorbankan semasa musim haji ini dikumpulkan di mana? Di Mina, ya. Jadi Ali pun meneruskan ibadah haji. Abu Musa Asy'ari pun begitu juga. Maknanya dia naik ke Mekah, dia naik ke Mekah dari Yaman. Muaz tertinggal. Kenapa tu? Mungkin dia memang bukan mungkin lah, memang tempat yang Muaz dihantar memang jauh dan memang tak sesuai untuk dia datang nak Mekah pada masa itu, tak sesuai, ya. Dia Nabi dah bagi hint masing-masing. Jadi Muaz hanya sampai di Madinah dalam 2 atau 3 bulan selepas Nabi SAW wafat. Tamatlah tugas dia di sana. Jadi Nabi dah selesai tugas, bagi tugas itu. Jadi Abu Musa Asy'ari ini termasuk dalam kalangan mereka yang dihantar untuk berdakwah di Yaman tadi. Baik. Ini kisah Abu Musa Asy'ari pula. Dia menghabiskan malam-malam penaklukan Khaybar, menyerang dan bergelut dengan Nabi SAW, ya, dan membawa ketika mana Khaybar, dia ni adalah hero Khaybar. Maknanya malam-malam tadi dia berqiyamul lail, dan dia juga siang malam ikut saja perintah Nabi SAW ketika mana dalam peperangan di Khaybar itu tadi. Dalam perang Khaybar yang tadi, tuan-tuan, Nabi SAW melakukan kepungan selama 3 minggu berturut-turut, ya, 3 minggu. Orang Yahudi dalam tu dia dah ada siap dah dengan pokok kurmanya, dengan ampunnya. Jadi dia tak kisah, dengan telaganya siap. Jadi itu yang dalam surah Al-Hashr disebutkan bahawa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang berani di sebalik kota-kota mereka. Dalam surah Al-Hashr sebut itu. Jadi di situlah Rasulullah SAW mengambil pengajaran, jangan biarkan Yahudi perosak tadi terus dalam mereka, dalam dia punya kota. Sebaliknya kita lawan konvensional, rempuh je pintu kota itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi sebab itulah disebut bagaimana sepanjang 3 minggu ni tadi, tuan-tuan, Abu Musa Asy'ari ini
wa qadima layali wa fathil Khaybar wa ghaza wa jahada ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hamala anhu ilman katsira. Jadi dia duduk di sisi Nabi sentiasa ketika sepanjang 3 minggu tadi. Bayangkan malam Nabi cuba naik ikut kota naik. Sebab apa tu cuba? Yang Nabi cuba tu supaya dapat buka pintu kota dengan aman dan dapat keluarkan orang-orang Yahudi yang menjadi pemberontak pada masa dengan aman. Tetapi sayangnya mereka memilih untuk berperang, dan Nabi SAW pun ambil jalan berperang secara konvensional. Berperanglah dengan pintu kota tadi. Jadi secara berdepan. Siapa yang merebut pintu kota? Siapa yang merebut pintu kota? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diamanahkan sebagai pemimpin untuk merebut pintu kota. Ya. Bayangkan dalam keadaan nak menghadapi situasi yang begitu gerung tadi, Nabi tak pilih orang lain. Nabi pilih menantu dia sendiri. Nabi kontrak bagi kan menantu dia juga. Itu mana bukan? Tapi kontrak bagi mati pun kan? Bukan kontrak bagi mewah, tidak. Itulah Rasulullah SAW panggil Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali bertanya, tunaikan hak pedang ni, kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Dan semasa dipanggil itu tadi dalam perang Khaybar ini, Sayyidina Ali sakit mata sampai bengkak seperti tersembul biji mata. Itu diceritakan oleh sahabat-sahabat melihatkan keadaan Sayyidina Ali ketika mana perang Khaybar tadi. Maka Rasulullah mari tengok, Rasulullah kata, Sayyidina Ali tunjuklah mata dia bengkak. Rasulullah ludah atas mata dia, ya? Ludah dalam mata dia itu surut cerita mereka. Bahkan mata yang diludah oleh Rasulullah SAW tadi menjadi lebih cerah daripada mata yang tak sakit tadi. Sayyidina Ali pun dah hilang sakit mata, serta-merta bangun. Ya Rasulullah, aku amanah, ambil pedang ni, tunaikan amanah pedang ni. Apakah amanah pedang ini? Itu yang hadis nombor 8 dalam Riyadhus Shalihin itu. Ya, umirtu an uqatil nasa hatta yauman hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu kisah hadis itu. Kisah hadis itu bukan yang suruh Nabi suruh kita semua ni angkat senjata pergi bunuh, pergi memerangi orang-orang kafir sehingga mereka memaksa mereka mengucap syahadah. Bukan begitu. Hadis itu hadis dalam peperangan. Kena faham betul-betul. Hadis dalam peperangan tak boleh diguna di luar peperangan. Dia sabar buru-buru tadi. Ya, ini kena faham betul-betul. Sebab baru ni bila terjadi kes ada seorang non-Muslim pertikaikan hadis itu, yang menjawab dia ramai sungguh, tapi selalu tengok ya Allah ya Rabbi, yang menjawabnya dengan emosi, sikit pun tak berkait dengan hadis. Hadis itu hadis dalam peperangan. Jangan kita bawa di luar peperangan. Dalam peperangan, bila dah sebelum berperang, seboleh-bolehnya Nabi tak nak berperang. Seboleh-bolehnya, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi SAW menjalankan teknik kepungan. Seperti contoh berlaku dalam perang Bani Mustalaq. Perang Bani Mustalaq ramai yang menulis kadar sedap hati saja, sedap mulut saja. Dan orang mestilah ada berlakunya pertentangan sebelum ni kan. Jadi setelah berperang dan tewas dalam peperangan, dia kata sebenarnya berperang tu apa? Dalam Bani Mustalaq tak berperang pun. Nabi hantar sahabat-sahabat Nabi mungkin masuk ke telaga masing-masing, ke kemah masing-masing, duduk diam-diam. Bila aku masuk, dia angkat bendera, baru kamu pun mula bertindak. Tangkap sesiapa yang nak menuju ke senjata. Jadi sekelip mata Bani Mustalaq jatuh, tuan-tuan. Itulah peperangan Bani Mustalaq. Tapi cuba tengok sesiapa yang menulis pasal Bani Mustalaq. Dia tulis tu seakan-akan berperang tu macam berperang semua. Walhanya Nabi pegang dia, semua pegang itu, maka tewaslah Bani Mustalaq sekelip mata. Begitu juga dalam perang Khaybar ini, Nabi cuba nak panjang ibu kota dan sebagainya, nak buka dengan aman supaya tidak menjejaskan anak-anak dan juga wanita-wanita, orang tua dan sebagainya. Sebab segolongan saja yang nak melancarkan peperangan kepada Madinah ini, sebenarnya Rasulullah SAW tahu berkenaan dengan segolongan sahaja yang cuba memberontak dan juga menyerang Madinah tadi, terutama keluarga daripada siapa? Daripada Huyai bin Akhtab. Tapi takdir Allah SWT
taala, putri Huyai bin Akhtab, Sofia itu menjadi isteri Rasulullah SAW pula, tuan-tuan, ya. Begitulah situasinya. Jadi Abu Musa Asy'ari adalah orang yang duduk macam eskort Nabi lah sepanjang perang Khaybar itu. Begitulah hebatnya Abu Musa Asy'ari dalam peperangan Khaybar tadi. Dan sepanjang malam itu juga, siang malam, Nabi dia berqiyam pada setiap malam dalam peperangan, dalam mana-mana peperangan. Maka begitu juga qiyamul lail Abu Musa Asy'ari adalah daripada bersama-sama Rasulullah SAW dalam perang Khaybar tadi. Baik, bilakah Abu Musa Asy'ari memeluk Islam? Kita tahu, kan? Qala Ibnu Sa'd, hadatsana Al-Haytham an Ibn Ali, qala aslama Abu Musa di Makkah wa hajara ila Habsyah wa awwalu musyahidi Khaybar wa mata sanah 42. Abu Musa Asy'ari ini memeluk Islam ketika di Mekah tadi. Antara orang yang terawal yang datang dari Yaman, dari arah Yaman. Abu Musa Asy'ari ini juga dari suku Syaru'ah. Ya, suku Syaru'ah ni kulit mereka seperti kulit kita, sawo matang, dia bukan kulit putih. Ya, orang suku Syaru'ah. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi SAW bertemu dengan paling lama bersama sehingga sampai ke pesanan-pesanan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dengan Nabi Musa alaihissalam. Bila turun, Nabi SAW menceritakan bagaimana kulit Nabi Musa alaihissalam ini rupa bentuknya seperti Abu Musa Asy'ari. Ya, seperti Abu Musa Asy'ari. Dan maknanya Nabi Musa walaupun dia daripada Bani Israel, dia bukan yang kulit putih macam orang Yahudi sekarang. Jadi sebaliknya Nabi Musa alaihissalam ni kulitnya seperti suku kaum Syaru'ah, iaitu suku kaum asal Abu Musa Asy'ari ini, dan berkulit sawo matang. Dan boleh bayangkan, ya? Nabi Musa kulitnya bersawo matang, bukan kulit putih macam orang Yahudi. Kalau sebut Yahudi contohnya, asal dah kita kata wayang kulit putih lah, kan? Tidak. Jadi daripada gambaran Abu Musa Asy'ari itulah kita dapat kenal gambaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi Abu Musa Asy'ari ini dia datang ke Mekah ketika Rasulullah SAW sebelum menghantar sahabat-sahabat hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah ni bila? Berlaku pada tahun ke-6 kerasulan. Maknanya Abu Musa Asy'ari adalah seorang sahabat yang terawal memeluk Islam juga, dan berhijrah ke Habsyah. Ya, berhijrah ke Habsyah berarti dia sebelum tahun 6 Hijrah dia dari Habsyah, dan awalu musyahidihi Khaybar, iaitu peperangan pertama yang dia sertai adalah peperangan Khaybar. Kenapa? Sebab peperangan Khaybar berlaku pada awal tahun 8 Hijrah ataupun akhir 7 Hijrah. Itulah tempoh peperangan Khaybar tadi. Pada masa ini rombongan para sahabat telah datang menemui Rasulullah SAW dari Habsyah. Jadi ada rombongan yang hanya sampai ketika mana Rasulullah SAW sudah membagi harta pembagian perang, harta rampasan perang, iaitu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Jadi Ja'far bin Abi Thalib sampai Rasulullah pun menganggap Ja'far itu sebahagian daripada angkatan perang Rasulullah, yakni umat Islam, maka dia berhak mendapat harta juga. Sedangkan Abu Musa mungkin yang sampainya itu lebih awal, berdasarkan beliau menjadi eskort Nabi SAW ketika perang Khaybar tadi. Sampainya lebih awal. Biasalah masing-masing dia tak keluar serentak satu rombongan begitu. Ada yang keluar dulu, ada yang keluar kemudian. Manakala Ja'far bin Abi Thalib pula, dia membawa rombongan yang paling besar. Jadi apabila sampai-sampai saja tanya mana Rasulullah SAW berada di Khaybar. Terus mereka pun minta penunjuk jalan hantar ke Khaybar. Begitulah situasi sahabat-sahabat yang datang dari Habsyah. Mereka ini kebanyakannya tiba di Madinah pada akhir 7 Hijrah ataupun awal 8 Hijrah. Maknanya lama juga lah mereka berhijrah ke Khaybar, itu adalah 15 tahun tuan-tuan yang mereka berada di Habsyah.
Mereka berada di Habsyah selama 15 tahun. Antaranya ialah Abu Musa Asy'ari, dan meninggal dunia pada tahun 42 Hijrah. Era siapa agak-agak tahun 42 Hijrah? Agak-agak siapa? Ya, era Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab itulah Sayyidina Abu Musa Asy'ari ini dia menjadi sepertinya pendamai antara dua pihak, antara pihak Sayyidina Ali dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Dia jadi pendamai dan dia meninggal pada tahun tersebut. Ada kata dia meninggal kerana terbunuh oleh panah sesat dan sebagainya. Allah alam, ya. Sebab saya pun begitu dalam krisis Sayyidina Ali dengan Muawiyah ini, saya cukup cermat dalam nak menyebut sesuatu kisah ataupun peristiwa itu. Saya berhati-hati sebab bimbang takut ada fitnah kedua ini. Contohnya tuan-tuan, Abu Musa Asy'ari, walaupun dia memeluk Islam lebih awal, ya, tetapi dia sentiasa ya, wa kharaja Muawiyah min al-laili yastami'a qira'ati, ya, iaitu qira'atahu, yastami'a qira'atahu, ya. Baik. Hampir setiap malam, ya, ketika berada di Damsyik, ya, dia ada ayat seperti itu. Anna Abu Musa Al-Asy'ari qadima ala Muawiyah. Abu Musa Al-Asy'ari ini selalu mengunjungi Muawiyah. Ya. Fanazala fi ba'd ad-daruri di Dimashq, ya, dan sentiasa dia ini menemui Muawiyah ketika berada di sesetengah pejabatlah kita tahu tadi di Damsyik. Untuk apa? Untuk yastami'a qira'ata, untuk mendengar bacaan daripada Muawiyah. Sebab Abu Musa ni walaupun dia memeluk Islam lebih awal, tapi dia tahun 6 Hijrah itu dah berhijrah, dan tahun 6 kerasulan dia berhijrah ke Habsyah, ya. Dia berhijrah ke Habsyah. Kemudian tahun 8 Hijrah tadi itu barulah dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam semula, dan join Nabi dalam perang Khaybar. Muawiyah pula memeluk Islam pada hari pembukaan kota Mekah. Itu dia punya kronologi dia. Pembukaan kota Mekah. Maknanya Muawiyah ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 tahun ni. Ya, Muawiyah ni. Dia dengan ayah ni, Abu Sufyan dengan anak ni Muawiyah ni memeluk Islam pada pembukaan kota Mekah. 2 tahun saja. 2 tahun selepas daripada pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW wafat. Baik. Tapi kata Abu Sufyan dekat Muawiyah, ya, kita dah lewat, jangan kelewatan. Jadi sebab itulah Muawiyah ini dia telah menjadi penulis rasmi Al-Quran. Kebetulan Bani Umayyah ini satu bani yang sudah hebat dalam menulis dan membaca, ya, dah boleh menulis dan membaca pada era jahiliyah nanti. Jadi sebab itu Muawiyah dia menjadi penulis Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa itu Abu Musa, sikap Abu Musa ni, walaupun dia lebih senior daripada Muawiyah, dan dia pula diamanahkan tugas-tugas yang kritikal, iaitu dihantar berhijrah ke Habsyah. Dihantar berhijrah ke Habsyah itu bukannya nak melindung orang yang leke-leke. Nabi hantar Ja'far bin Abi Talib berhijrah ke Habsyah. Ja'far bin Abi Talib ini menjadi duta antara Nabi SAW dengan Najasyi, ya. Dan apa sahaja yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Talib ini menyenangkan hati Najasyi, kerana melihat bahawa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah sama dengan risalah Nabi Isa AS. Sebab itulah Najasyi dia ambil sebatang kayu, ya, sebatang kayu kering, dia ambil, dia kata, antara aku dengan kamu ni ialah seperti batang kayu lah. Kita ni daripada, maksudnya apa? Maksudnya kita ni daripada pokok yang sama. Maknanya itu, pokok yang sama, cuma ranting-ranting dia tu yang berbeza-beza tadi. Aku ikut ajaran Nabi Isa, kamu pula daripada Nabi Muhammad SAW ini. Jadi di situ juga bahawa Najasyi telah pun Islam. Jadi tugas para sahabat ini ketika dihantar berhijrah ke Habsyah, mereka juga berdakwah, mereka juga penyelamat kepada orang-orang Islam yang tidak mampu untuk
berdiri di Mekah lagi kerana seksaan orang-orang Quraisy tadi. Jadi Abu Musa senang cerita ni adalah antara mereka yang menghadapi, menerima tugas kritikal daripada Nabi SAW. Dan biasalah orang yang menerima tugas kritikal ini akan menghadapi macam-macam dugaan dan syubhat. Baik, datang ke berjumpa Nabi di Khaybar, terus masuk perang, bukannya duduk relax-relax, tidak. Menjelang setahun sebelum Nabi wafat, ya, dihantar pula ke Yaman untuk berdakwah. Setahun dia ambil pendek dia. Tapi setelah Nabi SAW wafat, dia adalah antara sahabat Nabi yang bertugas di Dimashq, di Damsyik, ya, bersama-sama di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi sikap yang ditunjukkan oleh Abu Musa Asy'ari tadi sentiasa mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk apa? Untuk mendengar bacaan Al-Quran daripadanya. Sebab dia melihat istimewa Muawiyah ini berbeza dengan dia, kerana Muawiyah ini menjadi penulis Al-Quran rasmi pada Nabi SAW, ya. Baik, balik kepada cerita Abu Musa tadi. Abu Ahmad Al-Hakim berkata, Abu Musa memeluk Islam di Mekah, kemudian dia datang bersama-sama dengan orang-orang dua kapal, ya, melalui dua kapal selepas penaklukan Khaybar dengan 3 orang, ya. Dan Nabi SAW membahagikan kepada mereka harta rampasan perang tadi. Ada juga mengatakan Abu Musa sampai lewat sampai seperti mana Ja'far bin Abi Thalib juga, itu sampai lewat, tetapi sempat diberikan harta rampasan perang ketika mana sampai di Khaybar tadi, ya. Dan beliau telah bertugas sebagai Gubernur Basrah, ya, Basrah di Iraq, untuk zaman Umar dan juga Uthman. Manakala dia menjadi Gubernur Kufah, dan dia meninggal ketika menjadi Gubernur Kufah pada era Ali radhiyallahu anhu. Baik, sikapnya Abu Musa Asy'ari ini kita dapat lihat bagaimana dia tetap mengunjungi Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mana dia bertugas di Damsyik tadi, tapi bukan sebagai gubernur lah. Jadi dia mengikuti saja untuk Quran. Itu sikapnya. Jadi kita, tuan-tuan, kita kena lihat kepada kemahiran dan kepakaran seseorang. Jangan kita melihat kepada usia kita lebih, alamak, kau ni muda sangat lagi, macam mana aku nak belajar dengan. Tidak begitu, ya. Ataupun junior, dia lebih junior, tapi kadang-kadang umur sama lah, lebih kurang kita kata, kan. Abu Musa dengan Muawiyah ni memang muda, Muawiyah pun, ya. Kalau umur sama sekali itu, kita lihatlah pengalaman dia banyak mana. Maka kita respect pada pengalaman dia, kualiti yang ada pada diri dia. Bukan soal kita ni siapa, dia siapa, tidak begitu, ya. Tengok pada sikap Abu Musa Asy'ari. Dan ketika mana zaman pemerintahan Umar dan juga Uthman, beliau menjadi gubernur pula di Basrah dan diangkat menjadi gubernur di Kufah pada era selepas daripada itu pada era Uthman, sehingga dia meninggal di sana. Ibnu Mandah berkata Isfahan dibuka pada zaman Umar, dan Isfahan dekat Parsi, ya, dekat Iran, dan antara orang yang terlibat juga adalah Sayyidina Abu Musa Asy'ari tadi. Al-Ajli berkata Umar menghantarnya sebagai gubernur Basrah, maka bacalah dan fahamilah ia, dan ia adalah sebagai satu perintah daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, bukanlah sebagai satu anugerah, tidak. Kerana melihat kepada kepakaran dan juga kemampuan Sayyidina Abu Musa Asy'ari tadi, dan Umar dia melihat kepada kualiti seseorang itu. Apabila seseorang itu telah menerima tugas daripada Rasulullah SAW, pasti dia ini ada kualiti. Maka sebab itulah apabila Nabi SAW menghantar Abu Musa ke Yaman, berarti kualiti diri yang ada pada Abu Musa Asy'ari itu ialah dia mampu mentadbir, dia mampu menjadi qari, mampu juga menjadi pendakwah kepada penduduk-penduduk. Maka sebab itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu mengangkatnya sebagai gubernur di Basrah, ya. Dan di Basrah, sikap yang ditunjukkan oleh Abu Musa Asy'ari ini tidak lain tidak bukan sahaja sebagai pemimpin, bahkan dia juga sebagai qari, sebagai pengajar, ya. Pengajar, dan juga dia juga sebagai pendidik ataupun pendakwah, itu maksudnya. Baik, dan Abu Musa Asy'ari ini dikenali juga dengan
suara yang sedap, merdu. Sebab itulah dia ni antara sahabat yang diminta oleh Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepadanya, ya. Mengikut peribadi pula, nak tengok macam mana bentuk Abu Musa Al-Asy'ari ini tadi. Qala Al-Husain, ini pengkaji-pengkaji dan juga para tabi'in lah, ya, tuan-tuan. Husain Al-Mu'allim berkata, sami'tu Ibnu Buraidah yaqul, Ibnu Buraidah menceritakan, kana Al-Asy'ari qasiran asaqqa khafifan al-jismi. Abu Musa Al-Asy'ari ini tubuhnya adalah tubuh kecil, mungkin orang rendah, kecil, kurus begitu sahaja. Sebab tu ada satu kisah Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Ada kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube tu, Abu Musa Al-Asy'ari ada. Cuma saya confuse sikit dengan cerita tu. Akhirnya Abu Musa Al-Asy'ari ni kononnya dia berada tengah-tengah antara Ali dengan Muawiyah. Dia cuma nak mendamaikan Ali, sahabat Nabi, sahabat dia. Manakala dia pada masa itu memang gabungan di Kufah lah pada masa itu, ya. Jadi dia menuju ke arah Ali, nak memberikan perdamaian lah, supaya Muawiyah dengan Ali ini berdamai, dua-dua kem ni tadi. Tapi ketika Abu Musa dah dekat sangat nak sampai kepada kem Sayyidina Ali, dia telah dipanah. Hujung cerita tu saya tak berhati sikit. Dia seakan-akan ada unsur Syiah Srilan. Minta maaf, tuan-tuan boleh tengok dari YouTube, ya. Kait saja Abu Musa Al-Asy'ari, ada satu kisah panjang. Saya tengok itulah, ya. Kisah tu dekat sejam setengah juga rasanya, ya. Jadi penghujung itu kita menampak ini cerita apa ni, kan. Maknanya Ken Sayyidina Ali ni menganggap Abu Musa ni sepertinya tali barut Muawiyah. Sampai begitu sekali digambarkan. Jangan, ya, kes Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Saya pernah dengar ceramah daripada seorang syekh, profesor di masa di Mesir itu. Kita dengar, jadi sampai satu tahap saya tak ingat siapa yang menyampaikan kuliah itu. Tapi dia ni ahli sejarah lah, dia ni ahli sejarah, ahli sahabat, ahli hayatul sahabat. Sampai kesudahan cerita tu kita kata apa? Ini adalah ikhtilaf bainal Ali wal Muawiyah, ya, yang diserabuti dengan penyokong-penyokong ni. Bahkan yang kita bimbang ni bukan penyokong pun, sengaja nak langgar-langgarkan. Sebab itulah tuan-tuan, apabila kita berhadapan dengan penyokong-penyokong, kita kena berhati-hati. Ada dalam kalangan mereka itu bukan penyokong pun, bahkan sengaja tak menghancurkan pun. Ini sokongan membawa rubah dia balik, ya. Sokongan membawa rubah ni berhati-hatilah. Jadi sebab itulah kesimpulan saya dapat daripada lecture saya dengar lama juga, agak sejam dia mengubah sampai saya kata, macam mana dia boleh detail, ya. Rupanya semua tu detail, ya, berkenaan dengan Ali, macam mana bertindak bermula dari saudara Muawiyah pula, rentetan kronologi itu detail, ya. Cuma tak sampai kepada kita di Malaysia pada hari ini lah. Sebabnya saya tak salahkan, sebab aku tak sampai itu, salahkan kepada diri saya dan juga sahabat-sahabat dia lah, yang boleh baca, boleh tarik, tak boleh nak tarik maklumat masuk ke Malaysia dan kita terjemahkan. Itu problem di kalangan asatizah, kan. Sepatutnya kita membela keadaan itu. Sebab apa? Kes Ali dan Muawiyah ni serata-rata dunia pun dibawa dalam bentuk yang tak betul, satu hal. Yang kedua, dibawa dalam bentuk seakan-akan alah sahabat sama sahabat pun bertengkar, bercakaran, berbunuhan. Ini kan pula umat zaman sekarang. Itu paling tak betul sebenarnya, ya. Tapi peranan, kalau kita tengok pada peranan sahabat-sahabat antara Ali dengan Muawiyah ini, mereka bukan main lagi antara dua ini, cuba didamaikan, ya. Sebab nak sampai kepada Sayyidina Ali, sudah tentulah adanya ramai dalam kalangan pengikut-pengikut ini. Dia dah jadi haji, dia dah jadi haji ni adalah penghalang kepada nak sampai. Jadi inilah yang sebenarnya kadang-kadang yang interpretasi masing-masing itu membawa kepada kerosakan kepada pemimpin sebenar itu. Jadi Sayyidina Ali dengan Muawiyah sendiri tak ada pun macam mana, ikhtilaf pentadbiran saja, kan. Tapi dah dibawa di peringkat bawah ni perang. Itulah yang terjadi. Jadi Sayyidina Ali didamaikan oleh ramai sahabat dengan Muawiyah, jadi didamaikan oleh sahabat. Bahkan selepas kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah datang meminang isteri Sayyidina Ali, iaitu Umamah tadi tu, ya. Umamah datang meminang. Meminang untuk apa? Nak, pada zaman itu datang meminang, nak kahwin dengan janda kawan, tanda tanggungjawab, bukan tanda ambil kesempatan. Zaman sekarang ni lain, kan. Zaman sekarang ni tapi ditolak dengan baiklah oleh Umamah
bin Abu As binti Abu As. Umamah ini adalah anak kepada Zainab dengan Abu As bin Rabi'. Jadi Umamah binti Abu As, maknanya siapa? Cucu Rasulullah SAW juga lah, ya, cucu Rasulullah, dan dipesan oleh Fatimah Az-Zahra supaya selepas dia wafat dan Umamah ini membesar, kahwinlah dengan Umamah. Jadi pesanan itu yang dibawa oleh Sayyidina Ali sehingga dia mengahwini Umamah. Apabila Umamah sudah umurnya layak untuk dikahwinilah. Baik, selepas kematian Zainab, sebab Rasulullah SAW ini ketika dia wafat hanya seorang anak saja yang ada, itu anaknya Fatimah saja, ya. Sebab itulah istilah Ahlul Bait itu hanya diambil daripada jurayah keturunan Fatimah dengan Ali. Sebab itu, tapi pada era Rasulullah SAW masih hidup, ya, istilah Ahlul Bait ini merangkumi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ini semua digelar Ahlul Bait. Ya, tuan-tuan, ini digelar Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ada seorang Allah ni, saya tak sempat habis cerita, kan? Tak sempat habis cerita tentang istilah Ahlul Bait ni. Dia bangga, dia takut tapi keturunan hanya diakui ini. Sabar dulu. Orang tak habis cerita ni jangan potong, kan? Nak dulu lagi. Sajalah istilah nak dulu, ya. Kita cerita yang baik. Ahlul Bait ini pada zaman Rasulullah hidup, semua sepupu sepapak dia, pak saudara dia itu semua digelar Ahlul Bait. Dan gelaran itu, ya, sampailah mereka wafat. Dan ramai dalam kalangan sahabat yang berada di luar daripada lingkungan rapat Rasulullah SAW itu, mereka menjadikan Ahlul Bait ini sebagai rujukan, sebagai rujukan. Itu kena faham betul, ya. Dan oleh kerana nak kira Ahlul Bait itu sampai sekarang keturunan ini, maka memanglah ulama-ulama bertanya mana pun mereka merujuk istilah Ahlul Bait itu kepada Hasan dan Husain, itu anak Ali dengan Fatimah Az-Zahra, ya. Dengan Umamah pula didapati setakat yang saya baca lah, ya. Dengan Umamah dia tidak beri anak. Umamah tadi, kalaulah Sayyidina Ali ada anak juga dengan Umamah, bererti, tuan-tuan, bererti itu juga Ahlul Bait. Sebab itu memang cucu zuriat Rasulullah SAW itu. Sebab Umamah ni anak Zainab, Zainab adalah Rasulullah SAW. Itulah keadaan. Jadi tak payahlah kita nak sibuk-sibuk sangat dengan istilah Ahlul Bait dari itu. Tapi dari segi sejarah, Ahlul Bait itu juga adalah keluarga Rasulullah SAW keseluruhannya. Baik, jadi balik kepada cerita Abu Musa Asy'ari yang bertubuh kecil, kurus ni tadi, merupakan seorang yang berani membuat keputusan dan berani juga menjadi pendamai antara Ali dengan Muawiyah, sebab kedua-duanya adalah sahabat dan guru kepada Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Lagi maklumat tentang Abu Musa Asy'ari. Okay. Abu Burdah meriwayatkan daripada Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, kami meninggalkan Yaman bersama 50 orang daripada kaumku, dan kami 3 bersaudara, aku dan Abu Rahmi dan Abu Amir. Maka kapal kami membawa kami ke Negus, ya, dan Ja'far dan para sahabat yang bersamanya. Maka kami tiba ketika Khaybar telah ditakluki, dan Rasulullah SAW bersabda, kamu berhak berhijrah 2 kali, iaitu kamu berhijrah ke Negus dan Najasyi lah, maknanya ke Habsyah tadi, dan kamu juga berhijrah kepadaku. Jadi Rasulullah SAW memberikan kita start daripada cerita Abu Musa ni yang dipetik oleh Abu Burdah ni. Maknanya dia berhijrah meninggalkan Yaman untuk masuk Islam ketika mana Rasulullah SAW masih berada di Mekah, dan beliau pun dihantar berhijrah ke Habsyah tadi bersama 50 orang kaum dia, dan dia 3 beradik masuk Islam, Abu Rahmi dan Abu Amir. Ini Abu Musa Asy'ari ni. Maksud satu kaum daripada kaum Syuru'ah itu masuk mari memeluk Islam. Hebat tak hebat dia orang tadi. Dan apabila duduk di Mekah tak dapat ada amal molek, maka terpaksa dia berhijrah ke Habsyah. Habsyah itu disebut sebagai Negus juga lah dalam istilah ini, mungkin mengambil kesimpulan Najasyi tadi. Dan Rasulullah SAW menggelarkan, Rasulullah suka gelar kepada sahabat-sahabat gelaran yang baik-baik, iaitu Abu Musa ini dianggap sebagai penghijrah 2 kali. Satu ke Habsyah, ke Negus tadi itu,
dan yang kedua datang pula ke Madinah. Maka kata Nabi SAW, kamu berhak mendapat 2 kali hijrah. Dan mengikut riwayat lain pula, Abu Musa Asy'ari menyatakan bahawa dalam 3 beradik ini akulah yang bongsunya, iaitu Abu Rahmi dan juga Abu Amir itu tadi. Yahya bin Ishaq meriwayatkan daripada Yahya bin Ayyub, daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, esok orang akan datang kepada kamu yang lebih peka terhadap Islam daripada kamu, maka datanglah Al-Asy'ari. Maka Rasulullah SAW menunjukkan kepada dia, mana Rasulullah dah bagi gambaran esok akan tiba seseorang yang lebih peka tentang Islam, yang lebih lebih peka, yang Nabi sebut lebih peka tentang Islam terhadap kamu. Maknanya Abu Musa Asy'ari ini memiliki satu daya pengamatan yang tinggi dalam terhadap Islam tadi, Maka tibalah esok hijrah dari Habsyah tadi. Maka Nabi pun tunjuk, inilah orang Asy'ari. Maka apabila mereka mendekat, mereka mula gemetar menghadapi Abu Musa Asy'ari yang telah mendapat gelaran daripada Rasulullah SAW berkenaan dengan orang yang paling mendekat dengan Islam tadi, ataupun orang yang paling peka dengan Islam. Dan dalam riwayat yang lain juga, Nabi SAW memberikan salam kepada Abu Musa Asy'ari dan memberi isyarat, menyerahkan sahabat-sahabat yang ada ni, mereka adalah kaummu, wahai Abu Musa, dan dia memberi isyarat kepada dia. Kaummu tadi maknanya, ini aku tinggalkan untuk kamu menjadi pendidik kepada sahabat-sahabat yang ada. Bayangkan, bila Rasulullah SAW dah bagi kekhilafan sedemikian rupa, bererti orang ini ada satu keistimewaannya di sisi Rasulullah SAW. Sebab itulah di penghujung hayatnya, Abu Musa Asy'ari ini menunjukkan dirinya sebagai orang yang mendamaikan antara dua pihak, iaitu Muawiyah dan juga Ali radhiyallahu anhu. Banyak lagi maklumat tentang Abu Musa tadi, saya mungkin tak dapat susun secara secara tersusun itu, sebab saya ambil daripada hadis-hadis dan juga riwayat-riwayat daripada para sahabat tentang Abu Musa, supaya kita tidak memfitnah sahabat-sahabat ini. Itu tujuan saya sebenarnya. Dan sebab itulah perbahasan antara Abu Musa Asy'ari ini, kita tidak ambil daripada satu buku yang tulis macam hikayat gitu. Kita ambil daripada riwayat-riwayat seboleh-bolehnya, itu daripada para tabi'in, para sahabat sendiri, dan bagaimana kelakuan dia ketika dia berada di Damsyik dan sebagainya. Ini berdasarkan perhatian orang kepada Abu Musa. Muawiyah ini memanglah tuan-tuan orang ternama, orang yang sudah bangsawan, berpelajaran dan sebagainya. Walaupun dia baru masuk Islam, walaupun tak pernah ambil walaupun dia baru masuk Islam, tapi dilantik menjadi penulis Al-Quran. Kemudian wafat Rasulullah SAW era Abu Bakar hantar menjadi gubernur di Damsyik dan sebagainya, jadi lama tempoh dia menjadi pentadbir tadi, sehinggalah era era mana? Era Sayyidina Ali, era Osman dibunuh. Okey. Jadi balik kepada hubungan antara Abu Musa dengan Muawiyah ni, itulah contoh teladan terbaik yang kita kena ikut sebenarnya. Sebab apabila seorang saintis memeluk Islam, contoh saintis non-Muslim yang telah mengkaji tentang Islam ini, tentang banyak benda dan dikaitkan dengan Al-Quran contohnya, dia dapat diteli ilmu dia dengan Al-Quran, dengan Islam yang tadi. Lalu dia memeluk Islam, mestilah mutu dia tadi lebih baik, lebih tinggi daripada kita yang menerima Islam ini seadanya, sekadar mana kita lahir membesar, mak ayah kita ajar, bahkan ilmu yang mak ayah kita ajar ni pun itulah yang kita pegang sampai sekarang, tak pernah tapih-tapih dah dan sebagainya, jadi berbanding dengan mereka yang datang dengan penuh penghayatan, kesedaran, sudah tentu mutu mereka lebih tinggi daripada kita, maka belajarlah daripada dia. Begitu sebenarnya, kan? Macam siapa nama yang Allah SWT, Suhail Web, kan? Suhail Web tu masa saya graduate dari Azhar, dia baru sampai di Azhar, kan? Dia baru daftar, kan? Tapi tengoklah bagaimana cara dia mengkaji tentang ilmu tafsir dan sebagainya ini.
daripada fakulti yang sama. Fakulti saya ni fakulti yang belajar 3 fakulti dalam satu fakulti. Dia campur semua ya. Dia bagi dirasat Islamiah orang Arabia. Di belakang kuliah Al-Azhar ya. Di belakang kuliah Al-Azhar, kuliah luar Al-Azhar. Hujung sekali kami ya. Mula-mula syariah Usuluddin, lepas tu Rawah, lepas tu belakang tu barulah dirasat Islamiah. Jadi rupanya Suhairwan ini ketika kami dah grad tu baru dia nak didaftar, tuan-tuan. Dia baru masuk Islam, dia telah mendapat dari college mana dan sebagainya, maka dia daftar tahun 1. Tapi kalau kita tengok ilmu dia dengan kami yang dah graduate lebih awal daripada dia ya. Tapi ada juga yang tak graduate sama sekarang pun ada kan. Ada jadi pokok pun kan, tak ada masalah lah itu. Jadi tuan-tuan, Suhairwan itu kalau nak tengok ilmu dia dengan saya, of course lah tinggi dia kan? Sebab dia memang menumpu selepas pada tamat asal tu dia kaji sebagainya. Kita balik bekerja sana, bekerja sini sebagainya. Dan kajian kita pun sekadar buat master, buat PhD itu saja. Dia tunggu dulu, memang fokus dari pendakwah. Jadi adakah saya nak kata aku graduate dia baru tahun 1, baru daftar kan, baru daftar. Nak kata gitu? Tak kena. Itu bukan ajaran Islam sebenarnya ya? Jadi sebab itulah Abu Musa Asy'ari kita nampak dah Muawiyah ni satu Bani Umayyah. Bani Umayyah memang terkenal dengan cerdik, pandai dan sebagainya. Dan yang keduanya, bila dia masuk Islam saja, dia menjadi penulis wahyu. Sah-sah dia rapat dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, jangan lupa kakak Muawiyah, Ramlah binti Abi Sufyan adalah Ummul Mukminin, isteri Rasulullah SAW. Ini berarti dia ada hubungan istimewa lain yang kita tak ada. Jadi kemudian Muawiyah ini juga merupakan seorang yang qari, yang menghafaz Al-Quran tadi, tuan-tuan. Jadi sebab itulah ketika berada di Hamsyah, kita tengok Abu Musa ni jauh lebih senior daripada dia. Segi umur pun senior, dari segi Islam pun dia senior. Tapi dia tetap mengunjungi Muawiyah sepanjang dia berada di Damsyik semata-mata untuk belajar. Jadi semangat Abu Musa yang kita perolehi pada pagi ini, kita gunalah ya. Carilah ilmu sedaya upaya mungkin ya. Sedaya upaya mungkin, walaupun daripada seorang kanak-kanak, yang kanak-kanak ni pula Nabi kaitkan dengan hikmah, tuan-tuan, dengan hikmah ya. Apa itu hikmah? Hikmah ni rahsia-rahsia di sebalik ilmu yang kita kadang-kadang tak nampak. Itu contohnya kanak-kanak ya. Kanak-kanak kelakuan dia tadi itu bukannya dia boleh bagi hikmah tu macam wali dah pula kan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya kelakuan kanak-kanak tadi secara tidak langsung bila kita perhatikan, dia menghuraikan ilmu yang kita ada. Jadi sebab itu kutiplah hikmah ini walaupun daripada seorang kanak-kanak. Kanak-kanak ini telatah itu, kita perhatikan dia jadi kanak-kanak zaman kita dewasa sekarang, berbeza dengan kanak-kanak zaman kita dulu. Berarti dia ada satu advance yang kita tak ada pada dia ya? Kita tidak ada pada dia ada. Jadi sebab itu perhatikan. Jadi hikmah dia bila kita kaitkan, macam ni apabila semua benda di sekeliling kita, bila Rasulullah suruh kita mengutip hikmah walaupun daripada seorang kanak-kanak, bukan dia suruh menadah, bukan apa, cuma perhatikan gelagatnya, perhatikan sekeliling kita. Dan inilah yang akan melahirkan hikmah kepada pengetahuan yang kita ada. Jadi integrate ilmu kita dengan sekeliling, dengan sekitar ini kan tuan-tuan, yang menjadikan seorang yang madani itu, madani ahlul Madinah, madani ini ahlul Madinah. Sehingga kan orang-orang yang tinggal di Madinah itu menjadi satu benchmark. Inilah orang apa bertamadun. Ini orang bertamadun. Bila Nabi SAW mengisytiharkan nama negeri Yasrib ini sebagai Madinatul Munawwarah dengan hidup yang tersusun dan bersistematik tadi, inilah orang Madani namanya kan. Nak kaitkan sikit tentang istilah Madani itu ya. Janganlah tuan-tuan permain-mainkan istilah Madani ini, sebab istilah ini memang lahir daripada gagasan Rasulullah SAW sebenarnya ya. Jadi itulah singkat kita belajar pada pagi ini, sama-sama kita amalkan. Semoga mendapat sesuatu yang baik daripada pribadi Abu Musa Asy'ari, dan kita cuba lagi menelah banyak lagi maklumat tentang dia, dan insya-Allah maklumat-maklumat kita bawa ini maklumat benar, bukannya maklumat bagian ataupun omong-omongan saja. Wallahu a'lam ya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salawat subhanallah. Wa masih
إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله